Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan hai semua. Okey, pada video kali ini saya ingin berkongsi dengan penonton semua berkaitan dengan latar belakang penghasilan Google Site yang telah saya sediakan. Namun begitu, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang saya hormati, Puan Haji Indrawati binti Cik Mat, kerana dengan adanya bimbingan dan panduan daripada beliau, saya telah berjaya menyiapkan tugasan 3 bagi EDUP 3133 dengan baik dan sempurna. Baiklah, tanpa meninggalkan masa, kita pergi kepada yang pertama, iaitu pengenalan. Okey, video ini adalah berkaitan dengan perkongsian berkaitan latar belakang penghasilan Google Sites yang telah saya sediakan. Seperti yang kita tahu, Google Sites yang dihasilkan merupakan satu laman PDP digital, iaitu laman pengajaran dan pembelajaran secara digital, di mana setiap aplikasi dan bahan yang digunakan adalah secara digital. Yang kedua, Google Sites yang dihasilkan ini dihasilkan berdasarkan rancangan pembelajaran harian model Azure, di mana terdapatnya di mana model ini menekankan kepada penggunaan bahan multimedia, penglibatan murid secara holistik dan sebagainya. Seterusnya, Google Sites ini juga mengambil rujukan kepada bahasa Melayu tahun 2 sekolah kebangsaan, di mana tema yang kita pilih iaitu pertanian dan peternakan, dan tajuk yang kita ketengahkan dan dalam penghasilan Google Sites ini ialah kenali buah-buahan. Okey, seterusnya yang terakhir, pengenalan secara kasar berkaitan Google Sites yang telah saya hasilkan ialah Google Sites yang telah saya hasilkan ini merupakan satu platform digital dengan pelbagai bahan interaktif, di mana dalam satu platform ini terdapatnya pelbagai bahan yang boleh boleh diakses, yang boleh diguna di mana-mana sahaja, dan kita boleh berinteraksi dengan bahan tersebut. Seterusnya, yang kedua ialah objektif. Objektif dalam penghasilan Google Sites yang telah saya sediakan ini ialah berteraskan kepada matlamat yang pertama, iaitu untuk mewujudkan pembelajaran era digital, di mana murid dapat berinteraksi dengan bahan digital, penggunaan bahan digital sebagai bahan bantu mengajar yang secara tidak langsung dapat mengembangkan lagi era digital dalam bidang pendidikan di negara kita. Objektif yang kedua ialah untuk mewujudkan sesi PDP yang interaktif dan seronok, di mana murid dapat berinteraksi dengan bahan yang telah disediakan, misalnya seperti bahan bantu mengajar melalui Jamboard, di mana murid dapat memberi respon dengan menulis, dengan menulis jawapan, dengan memberi interaksi dengan bahan yang telah kita sediakan. Kemudian objektif yang ketiga ialah untuk menarik minat murid untuk belajar bersama kita. Seperti kita tahu, sekiranya pembelajaran secara chalk and talk semata-mata, sesi PDP itu akan menjadi bosan dan tidak dapat menarik fokus murid untuk belajar bersama kita. Yang terakhir ialah objektif penghasilan Google Sites ini adalah untuk mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat, di mana penyediaan Google Sites ini dapat digunakan sampai bila-bila dan dapat diakses di mana jua kita berada. Okey, yang ketiga ialah pernyataan masalah. Antara masalah ataupun isu yang saya fokuskan untuk menghasilkan Google Sites ini ialah, yang pertama ialah masalah ketidakfokusan murid dalam PDP, di mana murid berasa bosan, murid tidak dapat memberi fokus kerana bahan mata mengajar yang guru gunakan tidak menarik. Murid tidak dapat memberi fokus kerana aktiviti yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas adalah tidak memberangsangkan. Yang kedua, masalah di mana sisi PDP yang dilakukan oleh guru itu membosankan. Murid tidak dapat bergerak, murid tidak berinteraksi, murid tidak dapat memberi respon secara aktif terhadap sisi PDP kita, yang akhirnya telah mewujudkan satu PDP yang sangat membosankan. Jadi dengan adanya pendidikan Google Sites ini, kita akan dapat atasi masalah ini. Yang ketiga ialah masalah ataupun isu di mana kemahiran kawalan pergerakan tangan murid yang lemah, di mana seperti kita tahu, saya memfokuskan kepada murid tahun 2. Kumpulan sasaran ialah murid tahun 2, di mana murid tahun 2 ini sekiranya mereka tidak dapat mengawal pergerakan tangan dengan baik, maka ini akan mengganggu proses kemahiran bahasa, kemahiran menulis mereka agar menjadi lebih baik. Sekiranya mereka tidak mahir dalam mengawal pergerakan psikomotor tangan, maka kemahiran menulis mereka akan terkesan.
Okay, yang terakhir ialah pembelajaran masalah di mana pembelajaran secara sahala seperti contohnya seperti pembelajaran secara chalk and talk di mana komunikasi yang diberi ilmu itu hanya disampaikan oleh guru semata-mata dan murid hanya sekadar mendengar. Jadi sekiranya dengan adanya Google Site interaksi sediakan ini, murid dapat memberi respon, murid dapat menyuarakan pendapat, murid dapat memberikan idea supaya pembelajaran itu boleh berlaku dengan lebih baik. Okey, masalah-masalah ini telah saya simpulkan dan maka terhasillah satu Google Site yang sangat menarik dan interaktif yang telah saya hasilkan. Okey, yang keempat ialah hasil dapatan. Hasil dapatan yang saya peroleh setelah dengan menghasilkan Google Site ini ialah murid dapat memberikan respon yang positif. Di mana murid dapat memberikan jawapan, murid dapat berinteraksi dengan bahan yang kita sediakan, murid dapat belajar secara aktif. Yang kedua ialah pembelajaran secara interaktif di mana guru dapat memberi respon, murid juga dapat memberi respon. Pembelajaran itu juga berlaku secara dua hala, secara interaksi. Okay, yang ketiga ialah penglibatan menyeluruh di mana murid dapat melibatkan diri secara holistik di mana murid perlu melibatkan diri untuk menjawab soalan, untuk menyelesaikan tugasan dan guru dapat memantau setiap tindak tanduk dan kerja yang dihasilkan murid. Okay, yang keempat ialah bahan yang saya hasilkan adalah bahan yang sangat bersesuaian di mana ia bersesuaian dengan murid tahun 2 dengan animasi, dengan grafik, dengan video yang sangat menarik, yang tidak membosankan, yang sangat sesuai dengan minat dan kefahaman dan tahap murid tahun 2. Okay, yang kelima ialah impak. Impak yang daripada Google Site ini sudah semestinya menunjukkan kepada impak yang positif di mana Google Sites yang telah disediakan ini dapat memacu era digital, tidak kira sama dalam bidang pendidikan maupun di luar bidang pendidikan, di mana dengan adanya minat Google Sites ini kita dapat mengembangkan lagi penggunaan digital dalam aktiviti PDP dalam bidang pendidikan. Kiranya bukannya sekadar menggunakan bahan berasaskan buku teks, berdasarkan kertas. Jadi kita juga boleh gunakan digital sebagai salah satu bahan bantu mengajar, sebagai salah satu aktiviti PDP. Yang kedua ialah untuk dapat mewujudkan kepelbagaian idea bagi BBB dan BBM, di mana dalam melalui Google Site yang disediakan ini terdapat banyak bahan bantu mengajar, terdapat banyak bahan bantu mengajar yang dapat digunakan, di mana murid dapat menggunakan, dapat mengaksesnya tanpa memerlukan email dan dapat digunakannya di mana-mana sahaja. Okey, yang ketiga ialah dapat melahirkan PDP yang berkesan di mana dengan adanya Google Sites, dengan adanya pembantu mengajar yang berinteraktif, yang berkesan, yang berimpak tinggi, sudah semestinya dapat menghasilkan satu PDP yang berkesan di mana PDP itu berlangsung bukan sekadar bukannya hanyalah daripada guru semata-mata, tetapi murid juga dapat bergiat aktif dan PDP itu dapat mencapai objektif pembelajaran. Okey, yang keempat ialah motivasi. Seperti yang kita tahu, sekiranya setiap pembaharuan yang kita bawa sudah semestinya dapat menarik dan dapat mendorong murid untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, yang terakhir impak positifnya ialah objektif pembelajaran kita akan tercapai dengan adanya bahan bantu mengajar, dengan adanya bahan bantu belajar yang menarik, yang berkualiti, yang hebat, yang dapat membantu murid supaya mereka dapat bekerja supaya mereka dapat menimba satu pengetahuan baru. Kenapa? Seperti kita tahu, sekiranya PDP aktiviti yang kita lakukan itu berkesan, kita dapat ketahuinya apabila murid dapat memberi respon yang baik, kita dapat nilai kefahaman murid. Jadi objektif pembelajaran sesuatu kerja itu akan tercapai sekiranya murid dapat menimba pengetahuan baharu pada sesi PDP tersebut. Okay, yang keenam ialah proses kerja. Antara proses kerja yang saya lakukan untuk menyelesaikan tugasan ini ialah yang pertama ialah untuk mengenal pasti masalah. Seperti tahu masalah yang telah saya bukan sebentar tadi seperti PDP yang membosankan dan masalah kawalan pergerakan tangan murid yang lemah. Okay, yang kedua ialah setelah adanya masalah tersebut, saya telah merancang objektif atau matlamat utama supaya setiap Google Site yang saya hasilkan ini tidak tersasar daripada objektif yang telah saya tetapkan. Okay, yang ketiga ialah penyediaan bahan di mana bahan yang saya disediakan ialah berdasarkan bahan digital, di mana seperti aplikasi
aplikasi Jamboard, aplikasi WordWall, aplikasi Padlet, penggunaan YouTube, video, grafik dan sebagainya. Yang keempat, yang membuat penilaian, di mana terdapatnya satu Google Form khas yang disediakan supaya setiap pengguna yang menggunakan Google Site saya dapat memberikan respon, dapat memberi refleksi kepada Google Site saya supaya saya dapat membuat satu penambahan supaya saya dapat membuat penambahan baikan agar pada masa depan, pada masa akan datang saya akan dapat membuat satu Google Site baru, membuat satu bahan digital baru yang lebih menarik, yang lebih berkualiti melalui penilaian yang telah saudara dan saudari lakukan. Okay. Yang ketujuh ialah aplikasi. Aplikasi yang saya gunakan ialah yang pertama Google Sites, YouTube, WordWall, Padlet dan Jamboard. Aplikasi-aplikasi ini mudah untuk diakses. Contohnya seperti WordWall yang tidak memerlukan email. Dia sangat sesuai digunakan untuk murid kerana murid masih belum cukup umur untuk mempunyai email. Jadi penggunaan WordWall ni sangat bertepatan dan sangat bersesuaian dengan tahap murid. Okey. Yang terakhir ialah ini merupakan poster digital yang telah saya hasilkan di mana saya telah simpulkan semua maklumat-maklumat berlatar belakang penghasilan Google Site saya dalam satu poster khas yang sangat cantik. Dan sekiranya saudara dan saudari ingin mengakses Google Site saya, saudara-saudari boleh saja men-scan QR code di bawah. Okey. Saya kira itu sahaja perkongsian ringkas saya pada hari ini. Saya harap video ini sikit sebanyak dapat memberi pendedahan dan pencerahan berkaitan dengan Google Site yang telah saya sediakan. Saya mohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap. Sesungguhnya yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang baik itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.